Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. Hari ini 10 hari bulan 6. Tadi ada yang tanya macam mana kita nak save trade sebab ada yang nampak AU ni 2 hari sudah dia dah macam sell. Lepas tu dia sell, lepas tu lupa nak set DE ataupun cabut, dah jadi loss hari ni kan. So aku pun macam ni lah, untuk selamat selalunya kita buat marking di higher time frame untuk kita mengetahui bahawasanya sesebuah pair itu ataupun satu-satu pair itu ataupun pair pilihan kita di higher time frame dia downtrend ataupun uptrend based on marking kita. Sekiranya dia breakout level-level yang kita telah buat, ada confirmation yang dia uptrend dan dia akan menjadi uptrend lah. Kalau dia confirmation downtrend, dia akan downtrend lah. Jadi di lower time frame kita hanya perlu mencari, sekiranya di higher time frame dia uptrend, kita hanya perlu mencari posisi buy di lower time frame. Sekiranya dia downtrend, kita hanya perlu mencari posisi sell untuk kita re-entry untuk higher time frame di lower time frame. So, aku teruskan macam mana kita perlu marking dan macam mana kita perlu tahu bagaimana kita nak entry dengan selamat. Okay. So dalam kelas, dalam pembelajaran, sesi pembelajaran sebelum-sebelum ni pun memang aku tekankan untuk kita perlu menunggu confirmation sama ada dia breakout ataupun dia reject. Selalunya kita akan buat marking di awal pagi dan kalau boleh aku tak sarankan kita entry market waktu pagi lah. Kita biar je market tu meneruskan apa structure yang akan disudahkan, baru kita petang tu dalam pukul 4, pukul 5 baru kita boleh tengok ada confirmation yang akan berlaku, sama ada sell ataupun buy punya confirmation. Okay. Dalam contoh ni aku mengambil AU sebagai salah satu contoh. Okay. Sebagai salah satu contoh AUD USD. Sebab selalunya kalau kita nak buat marking monthly ni paling cantik kita buat di awal bulan. Contoh macam hari ni hujung bulan. So esok pagi tu kita terus buat marking lah untuk monthly. Tapi untuk yang ni tak apa, kita boleh je buat sekadar untuk pembelajaran. Pivot line ATR point tu kita hanya perlu tambah plus minus beberapa point sahaja. Okay. So aku teruskan dengan bagaimana kita buat marking. Selalunya kalau kita nak tahu trend tu, kita akan pergi ke higher time frame. Higher time frame paling besar adalah monthly. So kita pergi kepada monthly. So daripada monthly pun kita boleh nampak yang AU ni sebenarnya uptrend. Jadi apa yang perlu kita buat, selalunya aku akan buat marking melalui ATR lah. ATR ni aku akan mengambil ATR. So just a default punya. Jadi aku hanya perlu mengambil close candle last month. Ini last month. So close candle dia di sini. So aku tandakan dengan color turquoise lah. Monthly ni terpulang dah colorkan dengan warna apa, janji kita tahu ini adalah marking untuk monthly, ini adalah marking untuk weekly dan ini adalah marking untuk daily. So kalau boleh kita bezakan warna ikut keselesaan kita sendiri. So selalunya untuk kita mengetahui bahawasanya mana AU ni nak pergi sekiranya dia break level tengah ni. So level tengah ni adalah apa ke nama 66621. Okey, kita betulkan dulu. 66621. Okey. 66621. So situlah dia. Jadi selalunya ini adalah pivot line monthly untuk bulan 6. Sebab ni adalah bulan 5, ni bulan 6. Jadi apa yang perlu kita buat, kita nak tahu sekiranya dia bergerak ke atas, dia naik ke atas untuk bulan ni, manakah kemungkinan besar market akan pergi di entry mana, sekiranya dia turun di mana. So selanjutnya macam kelas pembelajaran yang lepas, aku akan campurkan poin tengah ini yang kita dapat ni dengan pivot ini untuk kita mendapat line di atas dan kita minus dengan
ITR punya point ni untuk kita mendapat line di bawah. Contoh seperti ini. 0.66621 aku campurkan dengan 0.0349 ini tambah kita mendapat lebih kurang 70111. So dekat sini kita boleh letak satu line dan kita betulkan horizontal 0.70111. So lebih kurang dekat situ. Okey. So kita nampak movement kemungkinan dia nak pergi sampai sini. So sekiranya dia turun ke bawah 0.66621 kita tolak dengan 0.0349. So kita akan dapat 63131. So ini adalah monthly 63131. Okey. So bila berlaku begini kita nampak okey monthly dia dah sampai dekat sini. So mungkin kita boleh sell. Tapi kita perlu ingat monthly ni hanyalah akan siap pada hujung bulan. Dia mengambil masa sebulan untuk dia siap. Okey. So mungkin ada level-level lain lagi di daily. Sekiranya kita lihat dekat sini level yang tengah ni sudah dipecahkan dan kalau kita lihat di weekly pun memang dia buy momentum kan, dia break. So kalau kita tengok di daily pun dia break. So kalau kita tengok di H4 pun dia sudah break. Dia break dan dia naik hingga ke sini. Nampak tak? Dia break. Lepas tu dia turun, dia cuba break lagi di sini. So ini di time frame monthly. Selepas kita buat marking di time frame monthly, selalunya bila minggu baru berlaku, kita akan buat marking yang lagi satu hanya untuk weekly. Hanya untuk weekly. So sekiranya weekly, kita ambil contoh seperti ini, weekly, ini adalah close candle kan. So aku buat marking di close candle weekly. Okay. So ini aku tukar color sikit, aku jadikan dia sebagai warna orange. Okay. So berapa dia punya entry dia kat sini? 69673. 69673. So betulkan 69673. Okay. So 69673 0.69673 kita campur dengan 0.0299. So kita mendapat 72663. Jadi kita buat satu lagi line. (72663) 0.72663. Okay. So kita buat lagi satu line di bawah. Kita masukkan dia punya value, parameter dia 0.6967. Kita tolak dengan 0.0299. Kita 66683. Jadi kita mendapat 66683. So ini di higher time frame, di weekly, kita nampak sekiranya level tengah ini telah dipecahkan kalau kita lihat di lower time frame, dia telah dipecahkan. Okey. Nampak dia telah dipecahkan. Okey. Besarkan. Telah dipecahkan. Sekarang market cuba pecahkan ada higher punya tempat di monthly. So sekiranya level monthly ini yang berada di 70111 ini berjaya dipecahkan, di mana kemungkinan kita akan buy, nanti kita boleh tengok di daily. Okay. Tetapi sekiranya level yang atas monthly ini dipecahkan, kemungkinan besar ia akan terus pergi ke level weekly, iaitu weekly minggu ni untuk pergi ke sini sekiranya itu berlaku. Okay. Jadi ini adalah marking untuk monthly dan weekly. Weekly selalunya kita buat pada hari Ahad lah, cantik. Kalau monthly ni kita buat pada hari
hari terakhir masuk je bulan baru, kita terus buat marking. So kita dah boleh nampak sebenarnya kalau kita buat pada awal bulan, pada bulan yang baru, hari yang baru, sebenarnya kalau sekiranya breakout ini berlaku, okay, yang ini, level monthly yang warna cair ni, yang ini, nampak yang ini, candle ni, okay, candle ini telah berlaku, ya, besarkan, okay. Okay, candle ini memecahkan level ini dengan momentum yang agak besar. So, kita boleh mencari re-entry buy sebenarnya di lower time frame seperti di M15. Sekiranya di M15, okay, aku scrollkan dulu, cari dulu. Market tengah bergerak ni dia tak boleh nak shift. Cikkan sedikit. Okey, di sini. Mana tadi? Okay, dia berada di berapa hari bulan? 1 hari bulan 6. 1 hari bulan 6. Okey, di sini. Okey. Di sini. Di sini. So, bolehlah kita mencari entry untuk kita buy. Tapi kita boleh mencari di marking di daily lah, daily GS. Sebab selalu kita akan buat marking monthly, weekly, monthly sebulan sekali pada hari baru, weekly seminggu sekali pada minggu yang macam minggu sekarang, kita tunggulah sampai Jumaat, so hari Ahad kita buat marking lah. Okay. So untuk ini baru di monthly dan juga weekly. So aku proceed dengan daily. Kita buat marking di daily. So bila di daily, kita nampak candle ini candle bearish. So kita boleh marking di sini. Ini aku tukar menjadi warna kelabu. Jadi warna kelabu. Okay. So kita dapatkan point dia berapa? 69600. So 69600, 69600. Okay, 69600. So di situ. Jadi apa yang perlu kita buat, kita akan, ini setting untuk semalam punya, semalam daily. So 0.69600 kita tambah dengan 0.0099. So kita dapat 7059. Kita buat marking 7059. 7059. 7059. Right. Okay, 7059. Dan sekiranya dia turun ke bawah, kita akan mendapat lebih kurang berapa entry dia? 0.69600 tolak 0.0099. So kita 6861. 6861. So ini di daily. Kalau aku buang aku punya indikator ni, aku buang ATR ni, right? So complete lah pada bulan ini, marking pada bulan ini yang berwarna cyan, marking pada minggu ini yang berwarna oranye, dan marking untuk movement hari ini yang berwarna kelabu. Okay. So sekiranya sekarang kita lihat pada hari ini market telah kalau kita perasan dia dah pecah level semalam. Dia dah pecah level semalam. Dah pecah ni Yang ni dia dah pecah dan dia membuat momentum bull dekat sini. Yang ini bull, yang ni dia pecah. Okey.
In fact, dia dah pecahkan. Bila dia pecahkan, dia membuat retest. Ni daily. Ni daily. Okay, ni. Sorry. Abaikan yang tadi. So, kalau kita tengok di H1. Okay. Kita tengok di H1. Right. So, ini adalah line close daily semalam. So, kalau kita tengok. Okay, kalau aku letak period separator pun. Right. So, kita nampak ini kenapa aku selalu cakap buat marking pagi dan kita entry waktu petang. Selalunya, market akan membuat macam ni punya movement. Nampak? Petang baru dia ada breakout. So, waktu mana kita nak breakout? Waktu breakout. So, ini breakout dia. Okay? Ini breakout dia. Nampak dia? Break dengan momentum. Okay? Mana kita nak entry? Selalunya aku suruh entry dekat area sinilah. Area sini. Plus minus ada 30 pip juga kan. Okay. So sebab tu kalau perasan yang sebelum ni aku pernah bagi aku punya Fibo setting kan. Fibo setting aku tarik yang the whole candle yang macam ni. Abaikan ni. Ini bukan setting Fibo aku. Selalunya aku akan ambil the whole body dari atas ke bawah guna setting Fibo aku tu sendiri. So dari sini kita dah nampak dia break. So kita selalu re-entry dekat sini untuk dia retest. TP kita kat mana? TP kita selalu kita target. Okay. Kita akan target dekat sini lah. Tapi sekarang kenapa dia tak pergi ke sini? Sebab kalau perasan di level ni kita ada level yang monthly yang kita marking. So dia cuba reject. Sekiranya dia reject, dia akan cuba pergi ke weekly dan juga daily hari ini. So, peluang untuk kita buy semula adalah di sini. Kemungkinan dia akan retest turun ke bawah, retest dan dia membuat satu momentum untuk naik ke atas. Jadi aku mengandaikan bahawasanya dia akan bergerak seperti ini dan naik seperti ini pada hari ini sebelum market close. Okey? Contoh bagaimana untuk kita mengetahui movement on untuk kita nak masuk position lah. So sebab tu aku cakap kita check dulu di higher time frame. Okay? Dan kita marking di monthly, kita marking di weekly dan kita marking di daily untuk trade kita hari ini. Dan sekiranya dia sell, kita tak perlu nak jeopardize untuk sell sebab kita tahu higher time frame kita di monthly adalah buy. Weekly kita pun buy. So, untuk trade kita hari ini, kita tak perlu nak fokus sell. Kita cari point untuk kita buy. Sebab di daily pun, dia dah break untuk momentum buy. So, aku sarankan sekiranya belum trade AU, pada sekarang, waktu 10 hari bulan 6, 9.25 malam, sekiranya belum trade AU, bolehlah perhatikan di level-level sini. Untuk kita buy. Okey, semoga bermanfaat untuk semua. Semoga bermanfaat untuk semua. Dan kita mencari position untuk buy semula dan cuba mengambil profit semaksimum mungkin. Okey, sekiranya kita buy di sini, kita boleh tunggu level ni break dan kita boleh set DE untuk kita hold sehingga ke atas. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat berjumpa di video yang seterusnya. Terima kasih.